Salam sejahtera, nama saya Brandon Changkala, matrik nombor 83403, merupakan Group Leader untuk projek MPU 3182, Falsafah dan Isu Semasa. Nama saya Lim Weiwei, nombor matrik saya adalah 84334. Tajuk pembentangan ini adalah Falsafah Pendidikan Membentuk Generasi Masa Depan. Falsafah berasal dari perkataan Yunani, di mana philos bermaksud mencintai dan Sophia bermaksud hikmah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, falsafah merupakan pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu lain. Pendidikan pula berasal dari perkataan Latin yang membawa maksud memelihara dan mengasuh. Menurut kamus, pendidikan didefinisikan sebagai satu proses menyeluruh yang bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan dan tingkah laku manusia. Pendidikan juga didefinisikan sebagai satu proses sosial yang memberi peluang kepada seseorang individu untuk memperoleh kemahiran sosial serta perkembangan pribadi. Matlamat pendidikan adalah mengembangkan potensi individu dan membentuk generasi muda depan yang berilmu, beretika, dan berdaya saing. Proses pendidikan dijalankan melalui pendekatan yang holistik dan berpusatkan pelajar bagi membentuk generasi masa depan yang berilmu, kreatif, dan bertanggung jawab. Sekarang, kami akan membentangkan sejarah ringkas falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan termasuknya sejarah awal pendidikan, tokoh pendidikan Plato, tokoh pendidikan Aristotle, dan tokoh pendidikan John Dewey. Dalam sejarah awal, peranan pendidikan adalah berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan minda dan moral individu. Kedua, pendidikan tidak hanya memfokuskan kepada pengetahuan akademik, tetapi juga membangun moral dan etika. Selamat petang, nama saya adalah Alan Wong Wipo dan nombor matrik saya adalah 83017. Hari ini saya akan membentangkan tentang pelibatan Plato dalam pendidikan falsafah. Pendidikan adalah alat utama untuk mencapai kebaikan dan kebenaran untuk Plato. Dalam Republiknya, Plato menyarankan bahawa pendidikan harus mempersiapkan individu untuk menjadi pemimpin yang bijak dan adil. Konsep utama Plato adalah teori bentuk, theory of forms, di mana dunia nyata adalah bayangan dari dunia idea yang sempurna. Pendidikan adalah proses untuk mengingat semula idea-idea sempurna ini. Plato juga menekankan pendidikan moral dan etika. Beliau menekankan pendidikan moral sebagai asas untuk membentuk individu yang beretika dan bermoral tinggi. Sekarang saya akan membentangkan konsep falsafah pendidikan dari Aristotle. Aristotle telah menekankan kepentingannya pendidikan yang seimbang antara teori dan praktika. Dalam politik dan Nicomachean Ethics, Aristotle bercakap tentang pendidikan yang seimbang yang merangkumi aspek intelektual dan fizikal. Konsep utama adalah eudaimonia. Eudaimonia adalah kebahagiaan atau kebaikan hidup sebagai matlamat akhir pendidikan. Pendidikan harus membantu individu mencapai potensi penuh mereka dan hidup dengan kebahagiaan. Aristotle telah membentangkan pendidikan holistik sebagai konsep pendidikannya. Pendidikan holistik telah menekankan pentingnya pendidikan yang merangkumi semua aspek kehidupan termasuk sains, seni dan etika. Nama saya Gozon Tong. Hari ini saya akan membentangkan falsafah pendidikan tentang John Dewey. Pendidikan sebagai pengalaman dan proses pembelajaran sepanjang hayat. Dewey mengekalkan bahawa pendidikan harus berasaskan pengalaman sebenar dan pembelajaran aktif. Konsep utama tentang John Dewey adalah learning by doing. Pembelajaran berlaku melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan dunia sekitar. Terusnya, pendidikan demokrasi mengekalkan pentingnya pendidikan dalam membentuk masyarakat demokratif. Sekolah harus menjadi tempat di mana pelajar belajar tentang demokrasi
dan hidup dalam suasana yang demokratif. Akhirnya, kekang progresif education menyokong pendidikan progresif yang mengolah pendidikan tradisional yang berasaskan hafalan pasif. Saya ingin berkongsi mengenai kepentingan falsafah dalam membentuk sistem pendidikan masa depan. Falsafah menyediakan asas yang kukuh untuk dasar dan kurikulum pendidikan, membantu mencipta persekitaran pembelajaran yang kondusif dan inklusif. Ia menetapkan standar akademik yang tinggi dan memastikan akses yang adil kepada pendidikan. Selain itu, falsafah membantu membangunkan kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa, memperkenalkan metodologi pengajaran yang inovatif dan menyesuaikan dasar pendidikan dengan perubahan teknologi, serta kehendak masyarakat. Falsafah melengkapkan generasi muda pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi masa depan. Nama saya ialah Henry Chai Chang Jing, nombor metrik ialah 84003. Sekarang saya akan membentangkan kepentingan falsafah dalam konteks masa depan yang ketiga, iaitu pembangunan individu. Pertama, mengembangkan pemikiran kritis dan analitis di kalangan pelajar, memupuk nilai moral dan etika yang kukuh, mengembangkan keterampilan sosial, mengembangkan keterampilan pengurusan diri, mengembangkan kreativiti dan inovasi, mengembangkan keseimbangan situ, mengembangkan keterampilan teknis, mengembangkan karakter dan etika, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan lagi satu mengembangkan literasi keuangan. Dalam pembentangan ini, saya akan menekankan pentingnya falsafah pendidikan dalam memupuk ketelitian dan ketegasan dalam proses pembelajaran, serta memberi ruang kepada kebebasan berfikir untuk mengalahkan penemuan idea-idea baru yang inovatif. Falsafah pendidikan juga memainkan peranan penting dalam mengalahkan pembelajaran berterusan sepanjang hayat, menjadikan proses pembelajaran bukan sekadar satu titik henti tetapi satu perjalanan perkembangan yang berterusan. Selain itu, ia juga mendorong keusahawanan pendidikan dengan mempersiapkan pelajar, bukan sahaja sebagai penerima ilmu, tapi juga sebagai pencipta dan pemacu inovasi dalam masyarakat. Integrasi seni dengan ilmu turut ditekankan dalam falsafah pendidikan ini kerana ia membuka peluang kepada pelajar untuk memperluaskan pandangan mereka dan mengembangkan pendidikan holistik dalam menangani cabaran dan masalah kompleks. Dalam konteks ini, pemikiran kritis diutamakan dalam mengevaluasikan idea-idea yang berpotensi, memastikan hanya idea-idea yang terbaik dan paling relevan yang diteruskan untuk inovasi lebih lanjut. Nama saya Colton Ching dengan matriks nombor 84237. Sekarang saya akan membentangkan contoh kepentingan falsafah dalam konteks masa depan. Yang pertama, falsafah pendidikan pragmatis menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan eksperimen. Ini mempersiapkan pelajar untuk menyelesaikan masalah atau isu sebenar di dunia kerja. Yang kedua, falsafah pendidikan idealis menekankan pengajaran nilai dan moral melalui kajian kesusasteraan dan seni. Ini dapat membantu untuk membentuk individu yang beretika dan berwawasan. Yang ketiga, falsafah pendidikan yang fleksibel dan adaptif adalah penting untuk mengatasi ketidaktentuan masa depan seperti perubahan iklim dan perkembangan ekonomi global. Selamat petang, nama saya Lim Chihuan, nombor metrik 84333. Saya akan membentangkan tentang cabaran dalam melaksanakan falsafah pendidikan semasa membentuk generasi depan. Salah satu cabaran ialah kekurangan sumber dan infrastruktur. Terdapat kekurangan sumber kewangan yang merupakan kekurangan dana untuk melaksanakan program pendidikan yang komprehensif dan inovatif. Contohnya, sekolah-sekolah di kawasan luar bandar yang kekurangan peralatan asas dan bahan pengajaran. Selain itu, terdapat kekurangan infrastruktur fizikal yang merupakan ketiadaan atau kekurangan kemudahan fizikal yang mencukupi, seperti bangunan sekolah, makmal sains dan perpustakaan. Contohnya, kelas yang sesak dan tidak selesa yang menghalang proses pembelajaran yang efektif. Terima kasih. Selamat petang, nama saya ialah Ten Rejek dan nombor metrik saya merupakan 85900. Salah satu cabaran yang akan dibentangkan oleh saya ialah perbezaan sosial ekonomi dan antaranya merupakan jurang pendidikan. Perbezaan yang besar dalam kualiti pendidikan yang diterima oleh pelajar dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeza.
Contohnya, pelajar dari keluarga berpendapatan rendah mungkin tidak mampu untuk membeli bahan pelajaran tambahan atau menghadiri kelas tambahan. Selain itu, kesan psikologi dan emosional. Pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan mungkin mengalami tekanan psikologi dan emosional yang menjejaskan prestasi akademik mereka. Contohnya, pelajar yang terpaksa bekerja part-time untuk membantu keluarga akan mengurangkan masa mereka untuk belajar. Slide yang terakhir ialah kesimpulan. Dengan mengamalkan falsafah pendidikan yang inklusif, holistik dan berpusatkan pelajar, kita dapat membentuk generasi masa depan yang berpengetahuan, kreatif dan beretika, serta mampu menghadapi cabaran global dengan yakin dan berdaya saing. Terima kasih.